Hello, Boira here. Okey. Siapa kat sebenarnya Encik Kuntil ini? Seram tengok mata dia. Siapa Encik Kuntil ini? Tak lain tak bukan. Eri. Alright, gang. Yeah. Okay, guys, so hari ni kita akan bercerita cerita seram sekali lagi dengan tetamu undangan kita iaitu Aries. Okay, Aries. Tu kita ingin menanyakan pengalaman tentang cerita seram. Ini cerita seram yang berkaitan dengan seram, either melibatkan mistik atau tak mistik atau benda gaib ke apa, itu terpulang daripada yang bercerita. Okay, so apa tunggu lagi, kita dengar cerita Aries. Okay boy, ni kisah yang aku alami and aku nampak sebiji benda ni. Okay. Dari mata, gigi, rupa dia. Kisah ni masa aku umur 10 tahun, nak masuk 11 lah. Time tu aku dihantar masuk pondok tahfiz oleh parents aku. Jadi kena berpisah selama sebulan. Time tu budak sebulan tu rasa macam lama gak lah. Faham tak? Sebab ni kan. Okay, masa aku kat pondok tu, kan biasanya student dia akan ditempatkan dalam bilik darjah. Kita orang punya asrama time tu jadi banyak blok. So bilik darjah akan dijadikan bilik kita orang tidur. Time tu tingkat paling atas lah kita orang punya bilik tidur. And tempat biasa lah, tempat sekolah kan. Sekolah kan banyak cerita hantu kan. Okay, sebelum masuk memang ustaz ada pesan lah dalam kawasan tu, jaga perangai, jaga mulut. Memang keras lah. Memang keras lah. And kat situ, dalam kawasan sekolah tu, kawasan pondok tu, dia ada paling hujung kat pagar belakang, dia ada macam satu wakaf tau. Wakaf buruk. Kat wakaf buruk tu ada busut tau. Busut tu besar gila sampai atap. Busut apa tu? Semut? Tak tahu, macam aku tahu busut apa, tapi besar sampai atap. Faham tak? And dengan daun-daun buruk lah, buruk. Ustaz dah pesan lah jangan pergi kat situ. And then biasa budak-budak kan dia degil, dia nakal. Ada budak tu pergi sepak, pergi baling-baling batu dekat busut tu. Biasalah orang cikgu larang pergi kan. Okay, jadi pada malam tu budak tu tidur satu bilik dengan aku. Budak yang nakal tu lah, budak nakal tidur satu bilik dengan aku. And then pada malam tu okay, keadaan kelas macam ni lah, petak. Okay, dia black box kat sini. Okay, ni black box kan. Ni kelas macam ni. Aku tidur bawah black box. Kat tengah ni kita orang letak apa ni, baldi-baldi alat-alat mandian lah. Okay, so kita akan tidur atas tilam yang bawa masing-masing bawa tilam, and atas beg, atas bantal. Okay, time tu pukul 3 pagi tak silap aku. Pukul 3 pagi aku tidur, and then aku tersedar. Aku tengok kat pintu terbuka luas gila babi. Pintu terbuka luas, and ada cahaya terang tau kat pintu. Kau faham, pukul 3 pagi macam ada spotlight kat luar pintu. Okay. And tingkat kita orang tingkat 3 tinggi, mana ada spotlight. Faham tak? Okay, lepas tu ada kabus tebal gila. Asap kabus tebal. Kau tahu tak aku nampak apa? Aku macam ni yang tengah tidur kan. Aku macam, aku tersedar. Aku bangun macam, aku hitam macam ni, aku tak sedar kan. Aku tengok, tiba-tiba aku tahu lah ada Pontianak ke Langsube ke. Wih, berdiri siap ulam aku. Dia macam ni, dia berdiri depan pintu. Dia tunduk bawah, rambut putih panjang, kuku panjang gila. Aku nampak kuku, aku nampak terus kuku panjang kat pintu tu lah. Dia berdiri dulu. Time masak tebal tu, tiba-tiba dia berdiri macam ni, tunduk bawah, and dia tengok aku. Dia tengok aku boy. Tapi aku tanya mamai kan, apa ya? Aku pun buat bodoh lah. And dia jalan. Okay, dia jalan masuk pintu tu. Aku pun, kan aku buat bodoh kan. Dia pun pergi belakang kelas, ujung kelas. Dia pergi. Aku dengar dia berjalan tu, kuku dia seret lantai. Aku bangun macam ni, sedar balik aku tengok. Dan itu budak tak tahu apa. Allah nak tolong aku. Aku macam, apa benda ni? And then aku nampak
daripada dia berdiri tu, dia duduk mencangkung macam ni. Duduk mencangkung. Mencangkung tu depan dia member aku yang budak nakal. Oh, yang tendang. Dia baring macam ni tau. Okey, ni kaki budak aku kat depan dia. Dia duduk mencangkung. Dia tengok. Lepas tu kau tahu tak dia buat apa? Dia cakar boy. Kerup. Dia cakar. Kau saksikan benda Aku tu? nampak. Diri je belum aku. Goosebump. Dia cakar. Aku macam Allahu Akbar. Apa aku nampak Aku pun terus tidur. Aku takut faham tak? Terus tidur. And then dia cakar tu. Aku pun terlelap macam tu sebab aku takut kan. Pagi esok tu aku tersedar sebab bising. Budak-budak bising. Budak-budak bising. Kenapa ni? Aku tanya kenapa? Semua berkumpul dekat budak tau. Budak yang kena cakar. Yang kena cakar semalam tu. Berkumpul. Aku pun pergi lah. Aku tengok habis. Dia punya tilam koyak. Bantal koyak, kaki dia luka. Tapi dia kecuali kaki okey lah. Kaki dia luka, badan dia okey. Kaki dia luka. Dia macam kena cakar macam tu. Aku pun cakap kat ustaz apa semua. Semalam aku dah nampak benda-benda ni. Aku nampak. Lepas tu ustaz buat solat hajat apa semua, baca Yasin, panggil ni lah. Lepas pada tu memang sebab dia attack busut tu. Yalah. Lepas pada tu tiap malam nampak anak kerak, toyol, pontianak nampak habis. Time tu budak kan hijab macam tak ada sangat lah. Tu first yang aku nampak. Bagi aku lah Riz, benda yang kau cakap tu seram lah sebab kau saksikan benda tu depan mata kau. Selalunya kita kalau nampak pun macam selintas apa semua. Ini kau saksikan benda tu depan mata. Bagi aku, wish. Mata dia merah, taring dia panjang, muka putih, rambut putih panjang. Aku tak tahu lah pontianak ke langsung ke apa. Seram. Tapi macam tu lah. Dia ni gini tau. Kalau busut ni selalunya dia ada tempat, ada orang yang, bukan orang lah, ada benda yang tinggal kat situ. Sebab tu lah kenapa busut ni ada cara nak buang dia. Okay, Riz. Okay, selain benda yang kau cerita ni, apa cerita seram lagi yang kau pernah alami? Ni kisah daripada kawan aku ada cerita kat aku. Ni pak saudara dia sendiri lah. Okay, masa dia atas highway, dia bawa motor tau. Dia bawa motor atas highway. Baiklah kau bawa seorang laju kan. Tengah bawa malam-malam tu, bawa motor, nampak satu kelibat tepi jalan. Dia pun tengok, dia pandang. Dia tak sedar hati. Siapa tengah berdiri malam-malam perempuan. Dia pergi bodoh gitu, pergi straight. Dia pergi straight, nampak lagi. 2 kali nampak. Okay. Nampak tu, dia tak sedar hati lah. Takkan benda tu ikut. Dia bawa lagi. Dia bawa laju ni, makin laju. Makin laju depan tu, dia serga, dia tak nampak dah. Lepas tu tiba-tiba, kau tahu tak kat tepi dia, terbang macam ni. Dia tengok tau. Sambil ikut lah. Kau bayangkan kau tengah drive motor kan. Benda tu terbang macam ni kat tepi. Dia tengok kau, dia jelir. Mau terperanjat boy. Goosebump pula aku. Dia jelir. Kalau orang yang terkejut memang jatuh, accident. Tu yang jenis nak takutkan jenis jenis nak buat orang mati apa semua. Nasib baik dia tu macam terperanjat, Allah Akbar, makin laju. Dia jelir tu yang aku tak tahan tu. Diri lah, okay. Satu. Ni kisah waris aku. Ni yang betul agak okey. Ada orang kampung tu meninggal. Okey, ada orang kampung dia meninggal. And malam dia nak tanam malam mayat tu. Okey, jadi dia sampai awal dekat kubur. Yes, tanah perkuburan. Jadi bila sampai awal, dia masuk kereta, dia parking paling depan lah kan. Okey, masuk area kubur tu parking paling depan. And then bila selesai talqin apa semua, bacaan doa, dia tak boleh nak balik lagi. Dia kena tunggu orang lain gerak balik kan. Okey. Jadi dia terpaksa tunggu. And dia orang terakhir kena keluar. Faham tak? Sebab dia parking awal. Masa dia nak start kereta tu, ada orang ketuk pintu cermin tingkap. Okey. Lepas tu dia pandang tepi. Ada pakcik tua. Pakcik tua cakap apa? "Cu, pakcik nak tupai cu, boleh?"
Lepas tu dia macam, dah lah malam ni. Siapa pula nak tupai? Dia berfikir sekejap. Dia baru toleh nak jawab, pakcik tu dah tak ada. Okey, lepas tu dia macam, tak ada lah ni. Dia start kereta, dia nak gerak. Dia betulkan side mirror atas tu, cermin atas, dah ada kat belakang. Pakcik tu dah ada dalam kereta. Ikut dah Goosebump pula aku. Pintu tak buka, tak bunyi pintu buka ke apa, dia dah ada kat belakang. Jadi waris aku tu, dia macam, okey, ni bukan manusia. Dia bukan manusia. Lepas tu benda tu berbunyi. Pakcik tu bercakap. Pakcik cakap, cugi jah depan lagi. Pakcik nak pergi sini. Lepas tu dia drive tanpa cakap banyak. Drive dalam hati tu memang dia selawat, doa apa semua. Lepas tu pakcik tu cakap, sampai sini je lah. Pakcik nak balik sini. Dia pun berhenti kereta. Tanpa pintu bunyi ke apa, tengok tak ada dalam belakang. Dia turun, tahu dah turun macam mana. Tapi benda tu kan, dia turun, and then dia memang lega lah sebab tak balik ikut rumah kan. Tak balik sampai rumah. And then dia drive. Esok pagi tu dia nak pergi sekolah. Dia cikgu, dia nak mengajar. Dia lalu balik kawasan tu, dia nak tengok dia letak semalam tu kat mana. Okay, kau tahu tak kat mana dia tu? Area hutan. Dia letak tumpang. Tapi nasib baik tak ikut sampai balik rumah. Okay guys, so far tiga-tiga cerita Riz ni bagi boy memang seram. Boy jarang dengar benda-benda yang macam ni, soalnya kelibat-kelibat je lah mostly pun. Ini cerita dia mau tu kepada terserempak ataupun diganggu depan-depan macam tu. Tu agak seram lah. Lagi-lagi cerita yang pertama tu seram lah. Dia nampak benda tu mencakar kan. So memang sangat-sangat menyeramkan. And lagi satu, kita orang buat ni pukul berapa Riz? Pukul 3 boy. 3 pagi, 3 subuh. Sebab bukan apa, boy suka shoot pukul macam ni sebab nak rasa feel dia kan. Nak menyeramkan lagi suasana demi konten. Okay guys, so itu saja cerita daripada Aries. Korang boleh nilai macam mana 1 hingga 10 seram tak seram kat komen bawah. And okay guys, jangan lupa check it out YouTube AI Aries. And yang mana tak subscribe lagi boleh subscribe YouTube boy. And kita jumpa pada next content. Bye bye.